Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang menonton kami di TV1. Terima kasih hari ini saya Ridwan Mustafa bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda pastinya sehingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di studio di RTM di Sabah dan juga Sarawak. Kini masanya untuk kami meneruskan rancangan di TV1 saluran berita maupun di RTM Klik yang menonton di YouTube, di TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mulakan hari anda dengan siaran Selamat Pagi Malaysia bersama kami berdua hari ini. Apa-apa pun jom kita tinjau seketika di laman Instagram Berita RTM untuk kita ikuti perkembangan berita yang terkini dan juga semasa. Kita mulakan dengan perkembangan berita ini terlebih dahulu di mana lawatan Perdana Menteri ke Nanning pada Ahad lalu yang berakhir pada Ahad lalu berjaya untuk menyuntik pelaburan ke dalam negara, kata penganalisis. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009. Banyak perkara menarik yang akan kita semua nikmati, antaranya adalah peluang pekerjaan, dan apabila pelaburan itu masuk, kita juga berharap akan berlaku pertukaran teknologi, contohnya seperti perkongsian ilmu kemahiran. Dan itu dia antara perkara yang baik juga dapat kami kongsikan. Dan kalau kita lihat, China baru-baru ini telah pun bekerjasama dengan negara Bangladesh. Kita tahu negara Bangladesh antara negara yang sangat sesak dari segi pengangkutannya, dan China dengan syarikat di China telah berjaya untuk membina lebuh raya pertama di Bangladesh untuk mengatasi kesesakan. Itu dia kuasa yang ada pada negara China, bukan sahaja dari aspek perdagangan seperti teknologi dan sebagainya, malah ia juga dapat membantu negara-negara dunia ketiga untuk terus membangun dan juga untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di negara tersebut. Itu dia cerita di Malaysia, maupun saya sedikit petiklah untuk cerita di luar negara yang berlaku di Bangladesh. Dan juga yang menjadi perhatian adalah semalam Perdana Menteri kita telah pun berangkat ke New York untuk menyertai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Jadi menerusi kenyataan yang dimuat naik beliau, beliau akan membawa suara Malaysia dalam menangani krisis iklim bagi mencapai agenda 2030, hala 7 negara di bawah kerangka Malaysia Madani serta beberapa isu global yang lain. Jadi ini antara perkara yang menjadi tumpuan setiap pemimpin dunia setiap tahun. Dan untuk pengetahuan anda semua, Presiden ataupun pemimpin pertama yang akan menyampaikan ucapan setiap tahun adalah orang yang sama, daripada negara yang sama, iaitu daripada negara Brazil. Selepas itu baru diikuti oleh Amerika Syarikat. Kerana paling mengikut sejarahnya, Syuhaida, pada tahun 1947 pada persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada ketika itu tiada pemimpin yang ingin berucap, dan Brazil telah pun orang kata volunteer untuk memberikan ucapan, dan tradisi itu diteruskan hingga sekarang. Sedikit trivia berkaitan dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Ya, dan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan memberikan ucapan ataupun debate suatu unggar ini akan berlangsung nanti, dan difahamkan ramai sebenarnya national leaders, ketua-ketua negara yang akan menyertai unggar ini ternanti-nantikan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana ini merupakan pertama kali beliau akan mengadakan debate tersebut, dan ramai sebenarnya dinantikan kerana Datuk Seri Anwar mempunyai kepakaran dan juga tak profesionalisme apabila beliau, kalau kita lihat portfolionya, sudah lama dan juga berpengalaman dalam pentadbiran negara. Jadi sama-sama kita nantikan. Sebenarnya RTM akan saya bawakan lintas langsung dari semasa ke semasa untuk kita ikuti perkembangan unggar yang ke-78 ini. Dan juga antara yang menarik untuk kita tunggu pada persidangan ini adalah Datuk Seri Anwar juga turut mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa kepimpinan dunia, antaranya Presiden Turki, Perdana Menteri Thailand, dan juga pertemuan dengan kepimpinan Iran, Iraq dan juga Sri Lanka. Negara-negara besar ini, dan pastinya apa yang kita tunggu adalah pembentukan polisi baru dan juga cadangan-cadangan dan juga idea baru untuk membangunkan kedua-dua negara melalui pertemuan diplomasi ini. Itu dia cerita daripada Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ke berita seterusnya. Mungkin kita semua kenal dengan Blake. Pernah datang ke Selamat Pagi Malaysia kerana jasanya yang telah pun menjumpai mangsa ketika kejadian tanah runtuh tempoh hari, dan telah pun dilaporkan semalam, Blake telah pun dilaporkan meninggal akibat Blake telah pun dilaporkan mati akibat abarah limfoma.
Jadi anjing pengesan Blake milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terpaksa ditidurkan pada jam 4.38 petang semalam pada 18 September iaitu kemarin selepas dikesan menghidapi barah limfoma. Anjing itu telah disahkan mengidap barah limfoma tahap 4 pada 15 Ogos lalu dan dimasukkan ke wad anjing kesayangan di Fakulti Veterina UPM pada 14 September apabila didapati hilang selera makan dan kelesuan selain untuk mendapatkan perkembangan berkaitan barah dihadapi anjing tersebut. Ya. Jadi semalam telah pun dilaporkan mati akibat daripada barah ini. Ya, anjing tersebut ditidurkan pada jam 4.38 petang semalam di mana Blake daripada baka kadaver itu. Untuk pengetahuan anda semua, banyak jasanya telah pun disumbangkan dalam pelbagai misi mencari dan menyelamat SAR termasuk tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Itu yang terkini lah ya. Mengesan mangsa lemas di Tol Batu 13, Lorong 16 Kampung Kenangan Selangor. Operasi SAR Kepala Air di Titi Hayun, Yan Kedah dan juga SAR mangsa tertimbus di Kampung Temelong Karak Pahang. Blake yang sekarang berusia 7 tahun. Okey. Untuk haiwan sebenarnya 7 tahun tu kira satu usia yang tua lah sebenarnya kan. Kalau kita sebut 7 tahun mungkin orang macam baru 7 tahun dah meninggal. Tapi untuk haiwan seperti ini, anjing, kucing, 7 tahun tu mereka dah masuk kategori senior dah sebenarnya. Jadi sebab itulah kenapa sebenarnya ada haiwan-haiwan yang berusia 7 tahun, 5 tahun ke atas ni dah akan ada macam-macam penyakit lah. Jadi tak apa, kita doakan yang terbaik kerana yalah Blake ni banyak jasa dia untuk kita, Ridwan. Terima kasih Blake. Dan juga anda telah pun menceriakan kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey. Berita seterusnya ini berkaitan dengan jualan rahmah beras akibat daripada krisis yang berlaku sekarang, ketidakcukupan beras import. Ini adalah usaha yang dijalankan oleh KPDN untuk meringankan beban terutamanya golongan B40. Dan perkara ini nanti dalam slot Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kami akan bawakan juga perbincangan mengenai perkara ini dan bagaimanakah mekanisme yang dijalankan ini. Kalau boleh kita nak jugalah jualan beras rahmah ini dipanjangkan seperti jualan rahmah yang lain kerana terbukti ia mampu untuk meringankan beban golongan yang memerlukan. Okey. Juga kita nak kongsi pada anda satu lagi perkembangan berita berkenaan dengan skim perubatan madani yang diperluaskan sejak Jumaat lalu. Memandangkan skim ini mendapat sambutan yang begitu baik sekali bagi golongan B40 di mana skim perubatan ini objektif asalnya adalah untuk meringankan beban yang ataupun kesesakan yang terpaksa dihadapi oleh klinik-klinik kesihatan di kawasan-kawasan tertentu. Jadi skim perubatan ini diwujudkan di mana mereka yang berada di golongan B40 boleh mendapatkan rawatan asas di klinik-klinik swasta secara percuma. Sebelum ini pioneernya di kawasan Lembah Kelang saja dan sekarang ini ianya diperluaskan. Ya, jadi sejak skim ini diperkenal lebih daripada 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes-kes akut telah diberikan melalui klinik-klinik swasta dan 80,000 isi rumah telah mendapat manfaat skim ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencecah 4,000 sehari dan semakin meningkat. Jadi perkara yang baik ini telah diambil inisiatif oleh KPDN oleh Kementerian Kesihatan. Maafkan saya, diperluaskan ke seluruh Malaysia bermula 15 September. Okey. Untuk anda yang layak, jangan risau, pergi saja ke klinik swasta yang pastikan di klinik tersebut adalah pelekat skim perubatan madani itu ya, sebab tak semua klinik berdaftar dengan skim perubatan ini. Jadi kalau ada siapa yang mungkin demam, sesama kan, masalah-masalah ataupun gejala-gejala ringan, kalau tak nak ke klinik kesihatan boleh ke klinik swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani ini dan anda akan mendapat rawatan percuma dalam tempoh setahun. Tapi dah ada limit dia, tak silap saya, dalam RM60, RM70 untuk bujang, untuk yang berkeluarga ada limit dia lah. Anda boleh dapatkan maklumatnya bila anda tiba ke klinik kesihatan, yang dinyatakan. Jadi itu dia sedikit informasi dapat kami kongsikan untuk kita membuka tirai Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika, selepas ini banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda semua.
Baiklah, kita teruskan dengan cerita pagi. Kali ini kita akan ke Sarawak bersama dengan rakan pelapor Catherine. Ya. Kali ini Yang akan berkongsi berkenaan Arca Bulan Kebangsaan. Jadi jom sama-sama kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih rakan penyampai di studio untuk Cerita Pagi Sarawak kita kali ini. Kita bersiaran daripada Kampung Kuala Sebuti. Kira-kira hampir sejam perjalanan daripada Bandaraya Miri. Untuk hari ini kita bersama dengan penduduk kampung di Kampung Kuala Sebuti ini. Kita terus bersama dengan pengerusi KRT Kampung Kuala Sebuti, Puan Sulma Lianti Sulhamid, untuk berkongsi lebih lanjut dengan kita mengenai program mereka, aktiviti mereka yang telah dilaksanakan sempena dengan bulan kebangsaan ini. Antaranya adalah pembinaan Arca sempena Hari Kebangsaan di sini. Silakan Puan Sul. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Puan Sul boleh kongsikan dengan saya dan juga pendengar kita pagi ini untuk bagaimana tercetusnya idea penduduk kampung di sini untuk membina Arca kebangsaan yang ada seperti yang ada di belakang saya ni. Agak menarik saya tengok. Okey. Pembinaan Arca ini tercetus selepas kemenangan tahun lepas. Idenya juga adalah sokongan daripada ahli-ahli KRT, Jurang Wanita dan penduduk kampung. Okay, Puan, bagaimana Puan tengok pembinaan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh KRT di Kampung Kuala Sebuti ini dapat meningkatkan lagi semangat perpaduan dan semangat cintakan negara di sini? Okey, untuk makluman Puan juga, KRT Kampung Kuala Sebuti telah dianugerahkan KRT Harapan tahun 2022 dan juga KRT ini juga telah memenangi kempen Kibar Jalur Gemilang selama 3 tahun berturut-turut. Hasil dari patriotisme ini, kita mengalahkan penduduk kampung lah, mengibarkan Jalur Gemilang 1 Ogos hingga 16 September. Penduduk kampung ini juga kami membuat ini untuk mewujudkan semangat perpaduan lah di kalangan kami sendiri dan kampung yang berhampiran. Okey, Puan, saya tengok dekat belakang kita ni banyak botol-botol yang dibina, perahu. Bahan-bahan ini dari mana Puan dapatkan? Ini adalah daripada bahan-bahan yang terbuang, yang terpakai, yang kami gumpul sepanjang proses pembinaan Arca ini. Seperti Arca yang sekarang ini adalah Arca Merdeka Tanjak Samudra, iaitu perahu yang telah dipotong. Kami letak di bahagian hadapan. Agak menarik saya tengok. Terima kasih Puan sebab sudi berkongsi dengan kami pagi ini sedikit mengenai semangat perpaduan dan aktiviti di kampung ini. Terima kasih Puan. Sama-sama. Jadi justru dengan itu, sekian dulu Cerita Pagi Sarawak kita kali ini. Kembali kepada rakan di studio untuk perkembangan selanjutnya. terima kasih banyak-banyak Catherine. Itu dia cerita pagi dari negeri Sarawak berkaitan dengan Arca Bulan Kebangsaan. Jadi kalau nak kibarkan Jalur Gemilang ini, bukan sahaja kita boleh kibarkan pada bulan kebangsaan, malah kalau boleh sepanjang tahun. Yang penting Jalur Gemilang, bendera Malaysia sentiasa berada di hati. Baiklah, kita teruskan bersama dengan Syuhaida. Selepas ini dalam segmen Sains ini ada 3 berita ringkas Syuhaida akan kongsikan. Syuhaida, silakan. Ya, terima kasih Ridwan. Pada pagi ini kita nak kongsi pada anda berkenaan SPM Sains ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu siap siaga sekiranya monsun timur laut berlaku lebih awal. Persediaan merangkumi kekuatan pegawai dan anggota serta kelengkapan aset. Perkara itu dimaklumkan Pengarah JBPM Terengganu Hassan Asari Omar. Ini akan membantu penduduk di 192 lokasi yang telah dikenal pasti berisiko banjir. Kesemua 17 balai bomba seluruh negeri menyediakan 690 anggota. Mereka akan dibantu 287 bomba sukarela bagi menghadapi musim berkenaan.
20% tanaman padi bagi musim pertama tahun ini di kawasan muda telah dituai. Sehingga kini anggaran hasil pengeluaran sebanyak 100,000 tan metrik iaitu bersamaan 54,000 tan beras. Jumlah itu juga bersamaan dengan 5.4 juta beg beras untuk keperluan pengguna. Ia dimaklumkan Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Dato' Dr. Ismail Saleh. Aktiviti menuai padi dijangka mencapai tahap 90% pada pertengahan Oktober ini dengan jangkaan pengeluaran berjumlah 450,000 tan metrik. Ia bersamaan 274,000 tan beras atau 27.4 juta beg beras berkapasiti 10 kilogram. Hasil yang diperolehi diharap mampu menampung keperluan beras tempatan. Kuih serabai juadah tradisi yang makin sukar ditemukan hingga kurang dikenal pasti generasi masa kini. Realiti itu mendorong Ahmad Azri Ismail untuk mengusahakan perniagaan kuih serabai. Ia bagi memastikan jenis kuih itu tidak hilang di telan zaman. Pemuda berusia 34 tahun itu mula mengusahakan perniagaan kuih serabai sejak beberapa tahun lalu. Dia menggunakan resepi khas yang dipelajari sejak kecil daripada ibu dan neneknya. Keistimewaan kuih serabai terletak pada rasa dan cara pembuatannya. Ia biasanya dihidangkan bersama kuih manis. Baik, demikian tadi kami bawakan pada anda untuk segmen SPM Sana Sini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ada banyak topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada dua perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Produktiviti pelbagai faktor, MFP, secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti boroh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Baiklah, kita akan singgah ke Sabah FM selepas ini bersama dengan rakan kami iaitu Edwin dan juga Rafiq yang sudah pun bersedia di Sabah FM. Katanya ada perkembangan apa yang menarik di negeri Sabah. Edwin dan juga Rafiq sudah pun bersedia. Silakan. Boleh tunjukkan lagu? Selamat berkonti. Baik, terima kasih Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Kembali bersama kami juga di Sabah FM setelah sekian lama juga dia ada seleksi pagi. Betul. Rafiq juga Edwin pagi ini seperti biasa dari negeri di bawah bayau kami bawakan dua perkongsian pagi ini. Seleksi pagi di Sabah FM. Dua yang bakal berlangsung sepanjang minggu ini juga Rafiq. Betul. Kalau kita imbau kembali minggu-minggu yang lalu banyak berlangsung acara-acara yang melibatkan kenegaraan ataupun yang menyemarakkan lagi semangat patriotisme. Tapi minggu ini juga yang kita boleh kongsikan yang pertama berkenaan dengan pasukan Sabah FC akan memulakan saingan Piala AFC bermula esok 21 September akan melayan kunjungan wakil kelab dari Singapura iaitu Hougang United FC yang berlangsung di Stadium Likas bermula 8 malam. Ya, dan satu sidang media pra-perlawanan juga Win akan diadakan pada pukul 11 pagi ini bertempat di Stadium Likas yang akan dihadiri oleh ketua jurulatih dan seorang pemain daripada kedua-dua
kedua pasukan. Okey, jadi kita harapkan agar kesiapsiagaan dan juga semangat juang Sabah FC terus membara. Kalau sebelum ini perlawanan yang melibatkan juga bagi saingan Piala Malaysia dan juga Liga Super, jadi ini kali pula bagi perlawanan Piala AFC. Jadi kita harapkan ini juga dapat bersama-sama berikan semangat yang yalah kan, kita warga Sabah ni kalau Sabah FC beraksi di laman sendiri memang akan turun padang penuh memang stadium. Ramai kan, walaupun hujan, radu tetap raduin. Okey, sudah semestinya juga kalau kita kongsikan juga Rafiq, satu lagi program yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Ini berkaitan tentang musical. Okey. Bersama dengan 1963 Teater Musikal 1963 ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini dari Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah akan mengadakan pementasan Teater Musikal 1963. Okey. Dan juga program jom kali ini bagi mengenang kembali semangat perjuangan tokoh-tokoh negeri ini dalam membangunkan Sabah. Jadi ia juga dilakukan sempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-60 tahun ini, dan melalui penganjuran teater musical 1963 ini pada masa sama dapat meningkatkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda, kerana ia dilakukan di Universiti Malaysia Sabah. Sudah pastinya ramai mahasiswa dan mahasiswi akan menghadiri dan terbuka juga. Orang awam pun boleh datang. Ada beberapa hari akan berlangsung teater musikal tersebut. Sudah pastinya lah kalau teater musikal ini akan ada lakonan dan juga menyanyi secara live. Itu susah Wena. Betul tu. Ini perlu latihan yang padu. Betul. Jadi itu sebabnya ada kerjasama dengan Lembaga Kebudayaan. Bermula hari ini pementasannya selama 4 hari. Ia berlangsung di Dewan Recital UMS. Jadi kepada anda yang mungkin berkelepangan, boleh hadir terus ke Universiti Malaysia Sabah untuk menyaksikan. Ini latihan panjangnya, Win. Persiapan orang ni memang kau-kau lah orang bilang. Jadi ada penampilan artis yang ternama juga akan bersembahan di sana pada malam tu nanti. Okey. Jadi sekali lagi ini merupakan kerjasama ataupun dianjurkan oleh Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF dari Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga LKNS ataupun Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tapi kalau diimbau lah kan Rafiq berkenaan dengan teater musikal 1963 ini sudah pastinya mengimbau kembali sejarah pembentukan Malaysia pada 16 September, bagaimana juga pada waktu itu perjuangan tokoh tempatan dan juga melibatkan beberapa pihak untuk membentuk gagasan Malaysia ni. Betul. Dan sepastinya pelbagai emosi akan berlaku di sana tu. Sedih, suspense, apalagi gembira dengan sebagainya macam emosi lah. Dan semestinya lagu-lagu yang dinyanyikan pada pementasan tersebut pun pemilihan lagu yang tepat sesuai dengan teater musikal 1963 ini. Okey. Jadi dengan cara ini lebih dekatlah dengan pengunjung, sebab kalau kita dapatkan bahan-bahan sejarah dari segi pembacaan dan sebagainya, saya setuju. Sesuatu yang macam lain daripada yang lain. Apa kata pendekatan melalui musical pula. Dengan cara inilah kita dapat menjiwai lebih mendalam lagi, Win. Soalnya kalau kita membaca kan jadi macam kurang sikit masuk. Kadang-kadang paling boring. Jadi dengan adanya teater begini boleh disampaikan dengan lebih mudah sejarah itu. Betul. Jadi itu perkongsian yang kita bawakan dari Sabah FM untuk pagi ini dalam seleksi Konti Pagi. Kita kembali bersama dengan Ridwan dan juga Syuhaida di Angkasa Puri dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye. Terima kasih banyak-banyak Edwin dan juga Rafiq. Itu dia sedikit perkembangan dari negeri Sabah. Baiklah, apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada Syuhaida kerana berjaya untuk melawan Kinabalu sampai ke laban rata, tapi tak ada rezeki untuk sampai ke atas. Tahniah di Sabah jugalah. Sebab cuaca tak berapa nak baik sekarang ni kan. Kita ke sana untuk ekspedisi sebenar Hari Malaysia baru-baru ni kan. Itulah, terima kasih sampai ke puncak. Tapi ada satu pengalaman yang cukup bermakna lah, kerana suatu ekspedisi tersebut kita membawa 55 pendaki wanita untuk memecah rekod dalam Malaysia Book of Record. Lepas ni kena revenge. Revenge, kena naik ke puncak kan. Kena buat live daripada puncak. Okey, sekarang kita nak berkongsi kepada anda semua. Ini berkaitan dengan RMK ke-12. Rancangan Malaysia yang ke-12, yang mana kajian separuh penggal RMK ke-12 ini telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 17 September yang lepas. Jadi hari ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih lanjut mengenai bagaimanakah RMK 12 ini boleh memacu ekonomi dan juga PMKS, hari ini kami sangat berbesar hati untuk
untuk menerima tetamu di studio pada hari ini, iaitu teknologis Dr. Nick Rosli, pengarah Pusat Keusahawanan Mahasiswa, Akademik Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia, Masmed UiTM. Dr. Nick, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih juga kepada SPM kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana untuk kita memacu pertumbuhan PMKS ini kan. Tapi sebelum itu kita mungkin mendapatkan pandangan daripada doktor terlebih dahulu berkenaan dengan kajian separuh penggal RMK ke-12 ini. Apa antara respon doktor apabila mendengar apa-apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Okay, terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya pada hari ini. So sebenarnya saya berpendapat bahawa kajian separuh penggal bagi RMK ke-12 ini adalah satu inisiatif kerajaan yang sangat baguslah bagi mengkaji semula pelan ekonomi 5 tahun. Sebenarnya yang telah kita bentangkan pada yang Bapak Perdana Menteri telah bentangkan pada 2021, tahun di mana kita berada dalam post pandemik pada ketika itu. Dan kalau kita lihat pada KSP RMK 12 ini, kita sebenarnya ada 3 fokus utama yang merangkumi 17 anjakan besar. Dan salah satu daripada 17 anjakan besar itu yang paling menarik perhatian saya adalah pemerkasaan PMKS ataupun pemerkasaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Saya berpendapat bahawa menjadikan PMKS ini sebagai satu strategi dalam RMK ke-12 ini adalah sebagai satu pilihan yang bijaklah, kerana kita tahu impak PMKS kepada ekonomi negara sangatlah besar. So PMKS sebenarnya dia merangkumi 97.4% daripada keseluruhan syarikat yang berdaftar dalam Malaysia ni, dan dia mencatatkan peningkatan setiap tahun. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada statistik, majoriti daripada PMKS ini adalah terdiri daripada perusahaan mikro, yang mana dia mempunyai pendapatan dalam setahun kurang daripada 300 RM dan juga ataupun dia mempunyai pekerja yang kurang daripada 5 orang. So dia adalah syarikat yang kecil tetapi impaknya sangat besar, kerana 70% daripada PMKS yang kita ada di Malaysia ini sebenarnya daripada perusahaan mikro. Dan dia juga menyumbang kepada KDND kita sebanyak 38%, which is quite huge, almost 50%. Dan saya dapat rasakan percentage ini akan meningkat sekiranya kita terus melakukan lonjakan kepada pemerkasaan pada PMKS ini. Dan selain daripada itu juga, PMKS ini juga sebenarnya dia menyumbangkan 50%, separuh daripada guna tenaga Malaysia. Separuh daripada pekerja-pekerja yang kita ada di Malaysia ini sebenarnya daripada sumbangan PMKS. Dan kita dapat lihat di sini PMKS sebenarnya ialah penyumbang utama kepada peluang pekerjaan di Malaysia, dan seterusnya dia mengurangkan pengangguran yang kita ada di dalam Malaysia ini. So dia adalah sebenarnya job creator. Job creator yang penting dalam negara kita. Dan juga kalau kita lihat latar belakang PMKS ini, ramai di kalangan mereka yang memulakan perniagaan itu datang daripada graduate ataupun lepasan universiti. Kalau zaman saya dulu, saya ingat lagi ada subjek khusus untuk build karakter kita sebagai seorang usahawan. Contohnya how turn your idea into your business. Di peringkat universiti di ITM khususnya, apa yang dilakukan bagi memastikan bukan sahaja graduate kita ini mampu untuk masuk dalam industri profesional seperti kejuruteraan, media dan sebagainya, tetapi juga mampu untuk melangkah menjadi seorang usahawan. Okey, sebenarnya secara umumnya semua institusi pengajian tinggi awam di Malaysia ini adalah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. So kita ada 20 universiti awam, dan juga termasuklah juga kita ada politeknik dan juga college community yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ini sebenarnya ada satu unit khas yang dinamakan unit keusahawanan, yang akan melihat semua aktiviti keusahawanan dan juga strategi-strategi yang diatur oleh semua IPTA di seluruh Malaysia inilah. So selari dengan pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025, KPT telah menggariskan 7
petunjuk prestasi utama, 7 KPI. Dan sebenarnya kita akan menggerakkan aktiviti ataupun aktiviti keusahawanan di setiap IPT ini berdasarkan kepada KPI yang telah ditetapkan oleh KPT inilah. So salah satu daripada KPI yang saya rasa sangat penting, dia adalah KPI pertama lah, iaitu jumlah peratusan pelajar yang menjadi usahawan semasa dalam tempoh pengajian. So dalam tahun 2023 ini KPT telah menetapkan bahawa kita mesti mempunyai sekurang-kurangnya 21% usahawan pelajar dalam semua IPT. Dan boleh bayangkanlah UiTM yang mempunyai kapasiti pelajar yang tinggi itu, sebenarnya setiap tahun kita achieve more than KPI yang ditetapkan oleh KPT itu. Dan saya rasa ini adalah satu strategi juga sebab usahawan pelajar inilah sebenarnya menjadi sebahagian daripada PMKS itu. Dan sekiranya mereka belum menjadi PMKS pun, mereka adalah potensi untuk menjadi sebahagian daripada PMKS. Dan sebenarnya kita ramai sangat usahawan yang telah berjaya, usahawan pelajar yang telah berjaya, even mereka dalam pengajian lagi. Dan kita juga ada KPI ke-7, iaitu mengukur jumlah syarikat pemula, startup company, dan juga projek-projek berinovasi, berteknologi yang berpacukan digital sebagai satu strategi untuk menambahkan keusahawanan di dalam universiti. So apa itu syarikat pemula berasaskan inovasi ini ialah mereka perlulah mencipta sama ada teknologi baru, inovasi baru, maksud saya menggunakan teknologi, ataupun mereka berubah daripada conventional methods of perniagaan kepada digitalization. Sebab sekarang ni salah satu, kalau kita tengok daripada KSP pun, salah satu daripada aspek pemekasan itu adalah untuk menerapkan ataupun untuk menukarkan business method daripada konvensional kepada digital, dan juga menaikkan kapasiti produktiviti dengan menggunakan teknologi. So saya merasakan yang KPI ke-7 ini, iaitu syarikat pemula ini juga adalah salah satu daripada strategi yang kita gunakan, sebab kita memang ada beberapa company syarikat pemula pelajar yang sangat produktif, yang sudah mula memasarkan produk mereka di pasaran. Dan in fact kita pun ada pelajar yang sudah syarikat pemula pelajar ini yang sudah masuk kepada beberapa pertandingan luar negara. Mereka telah terpilih ke peringkat akhir. Ada satu yang paling recently lah, kita ada satu pertandingan di Singapura dianjurkan oleh Politeknik Singapura, dan pemenang untuk pertandingan itu bakal mendapat certain amount of seed money. Mereka juga akan dapat syarikat physical shop di Singapura. Dan ini adalah juga salah satu daripada strategi dalam KSP yang telah dinyatakan, yang mana we want to go global. Kita tak nak berada di dalam lingkungan negara kita sahaja. We should go global sekiranya kita mahu melonjakkan lagi ekonomi PMKS ini. Dan kita juga ada beberapa kolaborasi dengan organisasi luar untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita tentang the way of how the world is doing their entrepreneurship. Sebab kita tahu, if we want to go global, we should be seeing global as well. Kita tak boleh berada di kepompong sendiri. Dan I think masa kita di zaman pandemik, I would say that COVID-19 pandemic is a blessing in disguise. Itulah diledakkan digitalization berlaku dalam zaman itu, di mana banyak syarikat-syarikat PMKS berubah daripada konvensional kepada digital sebab mereka tidak ada pilihan. Bila kita nak survive, we have to change. So dan saya perasan company-company ataupun syarikat-syarikat yang biasanya jatuh pada ketika pandemik itu adalah syarikat-syarikat yang biasanya tidak mahu berubah,
yang mungkin tidak tahu cara ataupun mereka mahu mengekalkan cara tradisi yang mereka masih gunakan. So if you want to go further dalam keadaan seperti itu, you have to move out. Dan COVID-19 pandemik itu jugalah satu yang mencetuskan ledukan digitalization itu. Dan sekarang ni dia berterusan. Dan I would see that PMKS sekarang ni dia dah nampak sekiranya you want to expand daripada mikro nak berubah kepada kecil nak ke sederhana, you have to change the way of how you make business. Kena menggunakan teknologi yang ada, tidak boleh kekal kepada di level yang konvensional lah. Dan saya rasakan universiti itulah peranan utama universiti. Dia mendedahkan kepada pelajar yang kita bukan hanya boleh berniaga secara konvensional, jual beli secara biasa. Kita ada banyak platform sekarang ni, platform e-dagang pun dah cuma kita mungkin memerlukan lebih teknologi ataupun lebih lagi kuasa dalam e-dagang, sebab sekarang ni e-dagang kita dikuasai oleh syarikat-syarikat luar. Kita memerlukan lebih banyak syarikat-syarikat e-dagang dalam negara kita. Dan I think membina usahawan-usahawan di universiti pada peringkat ini juga membantu, sebab kita ada banyak pelajar-pelajar sebenarnya dah mencipta apps untuk e-dagang ni. So hopefully in another few years dia akan menjadi besar dan boleh digunakan untuk PMKS lain lah. Doktor, manakah tadi doktor menyebut berkenaan usahawan daripada universiti yang sudah memulakan perniagaan mereka. Apa sebenarnya gerak kerja yang diambil oleh ialah pusat keusahawanan UiTM ini untuk memperkasakan PMKS, terutamanya graduan-graduan yang baru bermula untuk berniaga ni? So kalau saya ceritakan tentang UiTM lah, sebenarnya kita sebenarnya saya berada di bawah satu pusat keusahawanan. So segala aktiviti keusahawanan pelajar diatur di bawah pusat keusahawanan inilah. Dan di UiTM kita ada pusat keusahawanan yang dinamakan MASMED, yang itu nama penuhnya Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia, yang di bawah Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah, dan diketuai oleh seorang penolong Naib Chancellor Profesor Salmiah. Di bawahnya ada dua jabatan dengan dua pengarah, dan saya salah seorang daripada lah yang melihat kepada pemerkasaan keusahawanan mahasiswa. So berdasarkan kepada struktur organisasi inilah kita mengatur strategi keusahawanan di dalam UiTM. Kalau doktor boleh ringkaskan bagaimana, apakah strategi yang disusun untuk kita rangkumkan? Salah satu daripadanya, kita tahu yang UiTM adalah universiti terbesar di Malaysia. Kita ada 160 pelajar currently, 160,000 pelajar, dan kita ada lebih daripada 1 juta alumni. Alhamdulillah pada tahun ini lebih daripada 1 juta. Dan salah satu strategi yang saya nak sebut dengan sini, kita ada ramai alumni yang sangat berjaya, usahawan-usahawan yang banyak berjaya. Dan usahawan-usahawan inilah sebenarnya alumni inilah yang kita gunakan sebagai idola. Sebab sebelum ni pusat keusahawanan sebenarnya dia jarang didekati oleh pelajar. Sebab apa? We know that tak ramai orang sebenarnya nak mendekati keusahawanan ini, sebab dia satu bidang yang mencabar. Nak menjadi usahawan ni kena kental hatinya. Dan bila dalam keadaan begitu, mereka merasakan keusahawanan ini satu yang mencabar dan tidak boleh didekati. So pusat keusahawanan selama ini tak didekati oleh orang ramai. So bila kita menjadikan alumni ini sebagai idola dan kita jemput mereka, alhamdulillah alumni UiTM ini sebenarnya dia very supportive. Dari segi tenaga, dari segi kewangan, masa, mereka bila dijemput insya-Allah dia datang. So bila ada idola ni, pelajar-pelajar dalam usia remaja begitu, mereka melihat ia adalah satu yang macam mana, ada satu ikon, yes, ikon. Mereka nak mengikut, ya. Itu memang dalam that age biasanya mereka memerlukan ikon. So bila mereka nampak alumni kita berjaya, idola, menjadi usahawan, so dia ada idola dan dia akan lebih mendekati keusahawanan ni daripada dia nampak keusahawanan itu satu benda yang mencabar dan menakutkan. Betul, sebab bila nak berniaga ni banyak risikonya, ya. Kadang-kadang kita nampak indah-indah je pakai kereta besar, rumah besar, kan. Betul. Baliknya itu kesusahan itu tak tahu. Jadi ini antara strategi yang
diguna pakai oleh Masmed untuk memastikan agar PMKS terutamanya graduan-graduan dari sana boleh berjaya di peringkat global. Terima kasih banyak-banyak kepada teknologis Dr. Nick Rosli, Pengarah Pusat Keusahawanan Mahasiswa Akademik Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia Masmed UiTM kan sudi bersama kita dalam bicara mengenai RMK ke-12 memacu ekonomi dan juga PMKS. Baiklah, kita terus saja ke cerita pagi kali ini ke negeri Kedah. Ini berkaitan dengan penternakan itik yang mampu untuk menjana pendapatan sampingan. Tapi di setengah negara ia mampu untuk memberi pulangan yang besar kepada negara-negara contohnya Indonesia dan juga Vietnam. Tapi sekarang kita lihat cerita pagi di negeri Kedah. Rakan saya Rashid sudah pun bersedia. Rashid, silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Pagi ini saya berada di Kampung Kuala Tunjang Jerlun bagi melihat sendiri penternakan itik telur yang diusahakan oleh Encik Hashim Syafi'i atau lebih dikenali dengan nama Pak Tam. Baiklah Pak Tam, boleh Pak Tam ceritakan sikit bila mulanya penternakan itik telur ni Pak Tam? Mula-mula Pak Tam ternak ni lebih kurang 5-6 tahun lebih kurang. Mana kita 2 kali salin lah. Okey, berapa banyak itik yang diternak? Mula-mula dulu ni Pak Tam mula 600 saja. Sekarang ni setengah-setengah saja, 300 lebih kurang. Dari segi penjagaan itik telur ni macam mana Pak Tam? Jadi segi penjagaan dia ni lebih susah sikit lah sebab dia perlukan masa, penuh masa. Lepas tu makanan dia pun sekarang dah melambung naik. Jadi boleh Pak Tam cuma ada saluran yang tak kena beli lah, macam Pak Tam pergi sekolah ambil ikan baja. Pak Tam pergi ke asrama malam-malam ambil sisa makanan. Asrama sekolah. Okey. Jadi kos tu Pak Tam tak berapa teruk sangatlah. Banyak yang tak beli. Macam dari segi pasaran tu macam mana telur-telur itik ni? Di segi pasaran tu tak ada masalah lah kalau dekat 5-6 tu perih-perih yang datang yang berdekatan ni kan 500 habis. Tapi kalau banyak Pak Tam biasa berhubung dengan pengusaha telur masin di Pulau Pinang kan. Tapi itu dia kena banyak lah, ribu-ribu baru lepas ambil. Macam di sini macam sebiji telur tu berapa Pak Tam harga dia? Pak Tam telur kalau pun 70 sen lah. Ya. Sampai hari ni lah. Sampai hari ni. Ya. Jadi siapa yang biasa yang beli di sini? Yang beli di sini perih-perih yang duk menjaga di market. Maknanya kalau dalam sehari berapa biji itik ni boleh mampu keluarkan telur ni? Buat masa ni itik pun tinggal 300, telur pun dalam 100 lebih je. Boleh lah dekat nampung perbelanjaan Pak Tam buat masalah ni. Ya. Okay, selain pada itik telur, adalah katanya ada itik serati juga dari ternak. Ya, ada di samping tu Pak Tam bela juga itik serasi dan ayam kampung. Serta dengan kambing pun ada. Ya. Dan itu sampingan juga. Sampingan, ya. Apa pun Pak Tam, saya ucapkan mudah-mudahan peternakan itik telur ni terus berjaya lah Pak Tam lah. Ya. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, itu saja tadi bersama dengan Encik Hashim Syafi'i ataupun lebih dikenali dengan Pak Tam yang menternak itik telur di kampung ini. Jadi itu saja daripada saya. Kembali ke Al-Sapuri, silakan. Okey, terima kasih Rashid Jali untuk perkongsian cerita pagi dari Kedah berkenaan dengan peternakan itik. Seterusnya hari ini di studio kita nak kongsi pada anda berkenaan topik untuk memerangi jenayah cyber menerusi perundangan. Jadi hari ini kita bawakan seorang tetamu di studio iaitu Profesor Dr. Nazura Abdul Manak menerusi Google Meet pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan bagaimana kita boleh memerangi jenayah cyber menerusi perundangan. Assalamualaikum dan selamat pagi Prof. Dr. Nazura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, Prof.
KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, dijangka akan membentangkan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia di Parlimen awal tahun depan. Bagaimana sebenarnya pindaan akta ini boleh membantu untuk kita memerangi jenayah cyber, dan kalau boleh untuk mukadimahnya, Prof kongsikan apa sebenarnya Akta Komunikasi dan juga Multimedia ni, Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey. Kita baru ni mendapat berita lah daripada ruangan berita di internet dan sebagainya mengatakan bahawa Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dipinda. Ya. Walau bagaimanapun setakat ini saya cuba mencarilah apakah perkara yang akan dipinda di bawah akta itu, tetapi mungkin masih lagi dalam peringkat rahsia. Ya. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahulah, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini sebenarnya merupakan salah satu daripada undang-undang cyber yang telah digubal pada tahun 1998 bersama dengan akta-akta undang cyber yang lain. Kalau masih ingat, Multimedia Super Koridor Raya Multimedia 1996 yang diadakan lebih beberapa tahun dah ni, lebih daripada hampir 30 tahun dah. Baik, jadi sebenarnya Akta Komunikasi dan Multimedia ini digubal pertama sebabnya adalah kerana perubahan teknologi. Masa tu seingat saya pada tahun 1995-1996 Malaysia sudah mula diperkenalkan dengan internet, dan pada ketika itu yang ada di Malaysia yang berkaitan dengan telekomunikasi adalah Akta Telekomunikasi 1985 dan juga kita panggil Akta Penyiaran pada waktu itu. Ya. Dan walau bagaimanapun, apabila teknologi internet ataupun digital ini diperkenalkan, maka dia mencipta satu ruang kosong di situ. Bagaimana kita nak kawal selia isu-isu berkaitan dengan internet atau isu dengan data. Jadi, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memperkenalkan satu akta yang mencantumkan penyiaran dan juga telekomunikasi sambil memperkenalkan juga perlindungan ataupun perkara yang berkaitan dengan isu-isu teknologi maklumat. Itu sebenarnya antara sebab kenapa akta ini mula diperkenalkan. Dan semasa akta ini diperkenalkan, seperti yang saya nyatakan tadi, ia datang bersama dengan Multimedia Super Koridor. Pada waktu itu kita ada 10 jaminan yang diberikan oleh kerajaan, dan salah satu jaminan yang diberikan oleh kerajaan kepada investor pada waktu itu ialah tiadanya censorship, tiadanya penapisan berkaitan dengan isu kandungan internet pada waktu itu. Jadi akta ini juga telah menyatakan bahawa tidak dibenarkan penapisan ataupun censorship dilaksanakan. Walau bagaimanapun bukanlah secara total, sekiranya nak dilaksanakan oleh institusi-institusi tertentu sebagai self-regulation, itu tidak menjadi masalah. Cumanya kerajaan tidak akan mengambil peranan sebagai penapis. Ya, kalau kita lihat setengah negara lain, mereka buat lapisan awal di peringkat front gate, gateway negara tu, tapi kita tak lakukan melalui ISP di Malaysia lah. Itu antara mungkin, dan di bawah akta ini juga terdapat beberapa kita panggil peruntukan yang sebenarnya mengawal selia. Yang pertama adalah penyedia perkhidmatan internet ataupun dikenali sebagai ISP, dan antara isu-isunya lah isu-isu berkaitan dengan pelesenan ISP, isu berkaitan dengan isi kandungan yang di macam inilah macam RTM semua rancangan TV ataupun radio syarikat TV atau radio akan dikawal selia oleh Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan juga mungkin sedikit lagi yang saya rasa perlu diketahui oleh orang ramai. Saya rasa pernah dengar ramai yang diambil tindakan kerana contohnya menyatakan sesuatu yang kurang sopan ataupun jelik ataupun lucah dalam laman sosial. Itu juga merupakan
orang kata apa, peruntukan yang dinyatakan di bawah akta ini untuk mengawal sedia kesalahan-kesalahan berkaitan dengan perkara-perkara segitulah. Ya, maknanya boleh diambil tindakan juga di bawah akta ini. Mungkin boleh itu secara ringkas lah. Ya, itulah yang selalu dengar tu ya, apabila ada sebarang tindakan yang orang kata mencemarkan nama baik seseorang individu, anda akan didakwa di bawah akta ini, dipanggil sebagai akta komunikasi dan multimedia. Prof, kalau juga boleh kongsikan apabila akta ini dicadangkan untuk sama-sama akan dipinda pada tahun hadapan, apa antara perkara yang perlu diberikan tumpuan pada pandangan Prof sendiri? Okey, mungkin sebab saya katakan tadi tidak jelas lagi apa yang akan dipinda oleh kerajaan, tetapi antara kenyataan yang diberi oleh Timbalan Menteri di KKD ialah antaranya adalah untuk mengukuhkan peruntukan yang sedia adalah. Antara perkara yang dinyatakan juga adalah untuk memberi ruang ataupun memberi tanggungan atau tanggungjawab yang lebih kepada pihak ISP, antaranya adalah untuk menyimpan data lebih lama. Itu antara yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Teo Nii Ching dalam dia punya press conference-nya. Dan juga beliau juga ada menyatakan bahawa ini untuk memastikan bahawa peruntukan undang-undang yang ada dalam Akta Komunikasi dan Multimedia itu berkesan ya, bukan sahaja kepada pengguna media sosial tetapi juga kepada pengguna perkhidmatan. Selalunya kita nampak di bawah Seksyen 233 ramai pengguna ya, mungkin ada ramai jugalah ya pengguna, kalau banyak saya rasa kes-kes dulu ya yang ditangkap di bawah Seksyen 233 di bawah akta ini yang terkena atau diaplikasikan kepada pengguna, tetapi mereka juga kali ini akan lebih memberi pertumpuan kepada penyedia perkhidmatan atau ISP. Dan juga mungkin ramai sejak akhir-akhir ini ya kes-kes berkaitan dengan penipuan ataupun lebih dikenali sebagai scammer. Kan kita takut nak angkat telefon, nombor tak kenal pun kita takut. Ya, itu juga tak silap saya merupakan salah satu hasrat objektif tindakan akta ini, yang mana sekarang ini bukan sahaja scamming itu dibuat oleh orang perseorangan yang sebenar, maknanya orang, tetapi mungkin dia berpura-pura menjadi orang lain, ya, memperdaya orang lain untuk mendapat sesuatu. Tetapi apa yang kali ini mereka buat adalah menggunakan AI ataupun kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence untuk berlakon sebagai orang yang kita kenal sehingga kita boleh tertipu dengan apa yang mereka nyatakan. Contohnya kita seorang penipu scammer, dia menggunakan AI, suaranya bertukar menjadi seperti orang yang paling dekat dengan kita, anak ke atau suami ke atau isteri ke, contohnya meminta duit untuk masukkan ke dalam akaun ini. Jadi kita pun tanpa memikir panjang sebab suaranya sama, terus kita masukkan duit. Ya, itu juga merupakan salah satulah saya nampak antara perkara-perkara yang akan ditekankan oleh tindakan. Tapi kita kena tunggulah apa yang akan dinyatakan di kata lewatnya tahun hadapan, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan apakah yang akan dibentangkan nanti. Mungkin di kesempatan yang ada berbaki masa ini, sedikit harapan sendiri daripada Prof apabila ya akta ini akan dibentangkan dan juga pindaannya. Okey, saya rasa yang paling ditakuti sekarang inilah ya oleh masyarakat umum adalah isu-isu berkaitan dengan penipuan ataupun scamming. Ya. Jadi saya harap peruntukan yang akan diperkenalkan nanti memberi tumpuan kepada bagaimana untuk orang kata apa, untuk menangani isu penipuan cyber ini ya. Dan juga memberi kuasa mungkin yang lebih kepada kuasa untuk mengambil tindakan dengan lebih cepat dan berkesan. Sebab kalau kita nampak sekarang ini, kalaupun diambil tindakan, yang menjadi mangsa ialah pemilik akaun Kaldai. Ya, yang mana mereka akhirnya didenda RM1,000 contohnya. Ya. Dan saya dimaklumkan oleh pengamal di kehakiman lah, mereka memaklumkan sebenarnya
ini menjadi biasa. Pihak yang menyokong ataupun berada di belakang pemegang akaun kedai ini sudah berada di mahkamah untuk tolong membantu membayar. Jadi ini tidak sebenarnya memberi apa-apa penyelesaian pun kepada masalah yang kita hadapi. Sebab itu kalau kita dapati daripada tahun 2020 hingga 2022, lebih daripada 71,000 isu penipuan yang berlaku di Malaysia. Jadi kita tak mahu ada lagi pertambahan lah. Itu antara hajat saya dan juga persediaan dalam kalangan penguasa. Sebab sekarang isu penipuan cyber ini lebih teknikal, lebih memerlukan pengetahuan teknologi yang tinggi. Contohnya apabila kita ada penipuan berkaitan dengan kripto. Jadi kripto ini sangat canggih dan sangat memerlukan pihak pemahaman yang jelas dan bagus, terutama dalam kalangan pihak penguasa. Dan saya juga rasa mengucapkan tahniahlah kepada contohnya PDRM dan juga Pesuruhjaya Security yang dah pun mempunyai satu unit ataupun satu bahagian yang diperuntukkan untuk menguruskan berkaitan dengan penguasaan isu-isu berkaitan dengan kripto. Bagaimanapun banyak lagi perkara yang perlu dibuat untuk menyokong agar penguasaan yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir sekali harapan saya adalah pada semualah kita rakyat Malaysia ini supaya sedar, berhati-hati. Dan paling yang saya rasa kita perlu kuatkan semangat kita adalah untuk menahan sifat tamak. Saya rasa scam ini bukan saja kita terpedaya tetapi sebenarnya datang juga daripada kelemahan kita kerana ketamakan yang ada pada diri kita. Dan saya percaya bahawa tak senang nak senang. Tak susah nak susah. Jadi kalau kita kena tipu, sedang je lah kena tipu. Tetapi nak kaya tu mesti kena usaha. Tak bolehlah keluar duit sikit boleh dapat dalam masa 2-3 jam berapa ribu ringgit. Itu memang terus tak percaya lah kalau terus tak percaya. Apa-apa saja tawaran yang too good to be true orang kata, Prof kan. Macam macam mana boleh dapat 5,000 goyang kaki kat rumah kan. Klik-klik. Jangan. Itu semua pancingan ya. Itulah antara harapan yang disampaikan oleh Prof pada pagi ini. Semoga apabila akta ini dibentangkan dan dipinda pada tahun hadapan akan mengukuhkan lagi sistem perundangan kita dan orang kata mengurangkan jenayah cyber yang berlaku nanti. Terima kasih Prof sampai kita hari ini menerusi Google Meet untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita bagaimana untuk memerangi jenayah cyber menerusi sistem perundangan. Seterusnya hari ini kami nak bawa anda ke Terengganu. Cerita pagi dari sana. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Siti Jamilah Hanim Jamil yang difahamkan akan berkongsi berkenaan giat mara untuk melahirkan penuntut yang berkemahiran tinggi. Jadi tanpa buang masa, kita terus saja bersama dengan Siti Jamilah untuk perkongsian cerita pagi dari Terengganu. Silakan. Ya, Syu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu. Hari ini saya bawakan dari Majlis Graduasi Giat Mara Malaysia ke-36. Dan untuk perinciannya, saya bawakan Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat Giat Mara, Tuan Muhammad Rifai Marikan, Muhammad Ali Marikan. Dan Tuan, terima kasih yang sudah bersama kami. Jadi Tuan, boleh perincikan berapa ramai sebenarnya yang akan menyertai Majlis Graduasi pada hari ini? Okey, terima kasih pertama Puan Jamilah di atas kesediaan untuk membuat liputan pada majlis kita pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini akan berlangsung Majlis Graduasi Giat Mara Malaysia peringkat negeri Zon Timur yang insya-Allah akan kita sampaikan lebih daripada 700 orang pelatih tahun 2022, yang mana pada untuk sidang kita pada pagi ini sahaja kita akan sampaikan sebanyak 417 pelatih daripada ketiga-tiga negeri, Kelantan, Terengganu dan Pahang, dan diikuti sidang petang nanti seramai 345 orang. Okey, dan insya-Allah pada pagi ini juga kita akan bawa bersama-sama dengan pelatih-pelatih kita adalah Timbalan Pengurusi Giat Mara, Datin Hajah Ngasri Hangasri bersama kita untuk pagi ini. Mungkin apa yang istimewa pada graduasi kali ini?
Okey, pertamanya untuk tahun 2023 ini, kalau diikutkan kita melangsungkan majlis graduasi dengan kaedah yang sedikit berbeza. Kalau kali lepas kita buat mengikut negeri, tapi kali ini kita combine by zone, dan ini adalah lokasi kita yang keempat yang kita buat selepas negeri Sabah, negeri Sarawak diikuti dengan zon tengah, dan sekarang ini untuk zon timur pula, dan upcoming akan adalah zon selatan dan sebagainya. Dan istimewanya kita berjaya kumpulkan pelatih-pelatih kita daripada negeri daripada negeri Kelantan dan Pahang untuk sama-sama berada di Terengganu untuk majlis kita pada hari ini, which is kita katakan pengorbanan ibu bapa lah sebenarnya untuk meraihkan anak-anak mereka bersama dengan kita hari ini. Tuan, bagaimana Giat Mara melahirkan penuntut berkemahiran tinggi, Tuan? Okey, kalau program latihan yang kita laksanakan di Giat Mara ini sebenarnya kita amat-amat berlandaskan kepada keperluan industri. Jadi pelatih-pelatih kita, kalau kita tengok mostly yang lepasan-lepasan kita telah pun berada di pasaran. In fact, ada yang ada dengan kita hari ini sebenarnya mereka dah ada kerja pun. Cuma mereka mohon cuti lah untuk datang diraikan pada hari ini. Dan alhamdulillah kita punya peratus pencapaian lepasan pelatih kita yang berada di pasaran kerja selepas mereka menamatkan latihan melebihi 95%. Jadi memang elemen ataupun konten latihan yang kita buat, selain daripada menekankan aspek praktikal itu sendiri, kita juga memberi penekanan kepada aspek keusahawanan. Itu sebab pelatih-pelatih kita sekiranya mereka keluar nanti, mereka tidak bekerja, mereka akan menceburi bidang keusahawanan, sebab partly dalam kita punya syllabus memang memberi penekanan dalam bidang keusahawanan. Tuan, berapa lama dia orang belajar untuk sebelum graduasi ni? Okey, ada di kalangan mereka yang mengikuti latihan dalam tempoh 6 bulan hingga ke 2 tahun pun sebenarnya. Cuma pada kali ini sebahagian daripada mereka, kebanyakan mereka adalah pelatih-pelatih yang mengikuti latihan dalam tempoh 6 bulan dan 12 bulan. Kerana khusus 24 bulan ni usually khusus elektrik lah. Yang mana mengumumkan dia punya ketibaan yang berbahagia Datin Hajah Nasriah binti Haji Terima kasih, Tuan. Okey, itu tadi antara perkongsian daripada Pengurusi Besar Korporat Giat Mara Malaysia. Sebenarnya program majlis graduasi Giat Mara Malaysia ke-36 ini, dan ketika ini Datin Nasri, Naib Pengerusi Giat Mara telah tiba di Dewan ini, dan majlis akan dimulakan sebentar saja lagi. Dan untuk itu, Ridwan, kembali kepada anda, silakan. Terima kasih banyak-banyak Jamilah. Itu dia cerita pagi langsung kepada kita semua dari negeri Terengganu berkaitan dengan Giat Mara lahirkan penuntut berkemahiran tinggi. Baiklah, kita teruskan di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ada tetamu istimewa kami bawakan kepada anda. Baru-baru ini tular di media sosial, bukan sahaja di media sosial, malah di media tradisional seperti TV dan juga berita. Ada peserta Malaysia yang telah pun berjaya melayakkan diri ke Ironman World Championship di Nice, Perancis. Itu kejohanan Ironman yang paling tinggi darjatnya. Itu kategori lelaki, tetapi kategori wanita akan dijalankan di Kona, Hawaii pada bulan 10 nanti. Jadi kita akan bersama dengan peserta Malaysia yang telah pun melayakkan diri ke Ironman World Championship ini. Saya ada 3 tetamu pada hari ini. Kesemuanya boleh dikatakan sebagai wanita besi dan juga lelaki besi Ironman. Pertama kita ada Dr. Ahmad Syahir Mawardi, iaitu peserta penamat kejuaraan Ironman dunia di Nice, France pada 2 minggu lepas. Medalnya ada di hadapan kita pada kali ini. Dan juga kita akan juga bersama dengan 2 wanita besi yang akan ke Kona, Hawaii pada bulan 10 nanti. Pertama kita ada Nur Zakira Zul Rimi, ataupun lebih dikenali sebagai Kira lah dalam dunia triathlon, yang merupakan telah pun melayakkan diri ke Ironman dunia di Kona, Hawaii pada bulan 10 ini, dan juga pada Ironman Malaysia lepas telah pun berjaya untuk memenangi tempat yang antara tempat teratas bagi kategori wanita. Dan juga kita ada juga Enpau, iaitu peserta kejuaraan Ironman dunia di Kona, Hawaii 2023, akan bersama juga dengan Kira ke Hawaii nanti. Baiklah, Ironman satu sukan kalau kita sebut zaman sekarang ini dia sangat related dengan Alif Sata kan. Boleh sebut je Ironman, Alif Sata buat Ironman macam Alif Sata buat. Ya. 3.8 km berenang, 180 km berbasikal dan perlu melengkapkan maraton 42 km. Okey, kita mulakan dengan Dr. Syahir dahulu. Tahniah kerana berjaya untuk menamatkan Ironman di France.
saya kira Ironman yang paling tinggi darjatnya macam saya kata tadi kan. Mewakili Malaysia berapa orang wakil Malaysia pada ketika itu? Pada ketika itu adalah 10 orang. 10 orang termasuk Dr. Syahir. Apa beza Dr. Syahir Ironman di France World Championship berbanding dengan 4 kali Dr. Syahir menyertai Ironman Malaysia di Langkawi? Okey, perbezaan yang paling ketara satu dia penganjuran tu sendiri. Penganjuran tu dia menetapkan satu taraf prestij yang agak tinggi. Jadi dari setiap peringkat penyertaan ataupun dari setiap aspek tu semua dilakukan secara seamless ataupun sangat smooth. Dan satu lagi untuk memasuki Ironman itu di peringkat World Championship ni, penyertaan tu adalah berdasarkan qualification. Jadi kita berpeluang untuk bertanding ataupun kita bersaing, share dia punya pentas ataupun route bersama dengan antara World Championship dari setiap Ironman competitions around the world. Jadi untuk pengetahuan semua, Ironman ini adalah satu pertandingan yang melibatkan 3 disiplin, iaitu berenang, berbasikal dan juga berlari. Mereka semua ini perlu berenang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan juga perlu melengkapkan maraton 42 km. Kira macam mana sejak bila menyertai triathlon ini dan bagaimana rasa bila bermulanya rasa untuk menyertai full Ironman ini? Oh, okey. Saya mula mencubakan diri dalam bidang triathlon pada tahun 2019, di mana pada tahun yang sama juga saya baru belajar berenang hanya untuk menyertai Ironman. So, pada tahun yang sama saya hanya join 70.3 Ironman, but setahun selepas itu, not setahun sebab selepas tu COVID, tahun lepas saya decide untuk join full Ironman. Okey, kalau half Ironman itu separuh daripada jarak yang saya sebut. Betul. Full ni macam jarak yang saya sebutkan. Dari segi perbezaan persediaan itu bagaimana kira? Persediaannya sangat berbeza kerana untuk full Ironman perbezaan masa training adalah sangat panjang. So the discipline and commitment untuk melengkapkan training itu sangat tinggi. Ya, dari segi berenang, berbasikal dan berlari semua adalah double the distance. So kita perlu meletakkan effort yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak untuk acara full distance Ironman. Seminggu biasanya berapa jam kira letakkan masa untuk sebab sebenarnya saya mengikuti jadual program training yang disediakan oleh coach. So sekarang pada saya adalah peak season, peak week untuk race saya bulan 10 ini. Training hours hampir 20 jam. Okey, kalau kita lihat klip ini di Langkawi tahun lepas. Kita race dalam keadaan hujan kira. Yes, hujan, banjir. Pada ketika itu Kira telah memenangi tempat pertama untuk age group female 30 hingga 34 tahun. Tahniah Kira. Terima kasih. Dan juga Enpau. Anda masih lagi muda memenangi first place untuk age group 25 hingga 29 tahun yang juga merupakan pada tahun lepas tempat keempat keseluruhan untuk peserta wanita dan juga fastest Malaysian untuk female, paling laju untuk Ironman Malaysia di Langkawi pada tahun lepas. Ya. Wow. Tahniah diucapkan kepada Anne. Apa rahsia Anne? Anne, saya difahamkan backgroundnya bukan dari segi sukan triathlon sepenuhnya daripada kecil. Saya difahamkan Anne bermula dengan berenang. Saya start from running actually. And after 4 years of running, I feel bored then of doing just single sport. That's why I start triathlon. Yeah, so right now just like 4 years. Yeah, and quite similar to Kira. We start like 70.3 together. Yeah. Then after pandemic, then we join the full Ironman together. Yeah. Anne, saya tahu kisah Anne pada tahun lepas. Anne berlari selepas habis berbasikal, Anne berlari dalam keadaan kaki blister sebab tak pakai stokin. Itu yang kita nak bawa hari ini. Bagaimana sukan triathlon ini memperkuatkan mental dan fizikal. Ada setengah orang bila kaki dah blister, dah tak boleh berlari, dah duduk tepi dah. Panggil doktor untuk balut dan sebagainya. Macam mana Anne endure the pain, menghadapi kesakitan untuk menghabiskan 42 km selepas berbasikal 180 km pada ketika itu? I think it's all about the mental, and I really want to get the World Championship slot. Yeah, this really helped me. Maksudnya Kona itu yang drive Anne untuk teruskan larian tu? Ya. Waktu itu berapa jam Anne habiskan Ironman Malaysia tahun lepas? 11 hours 55 minutes.
11 jam 55 minit. Cukup laju sebenarnya. Lelaki pun kadang-kadang tak mampu untuk lakukan bawah 12 jam. Okey, kita pergi pada Dr. Syahir. Untuk di NIS, ini adalah Ironman yang ke-5. Anda juga akan beraksi untuk Ironman Malaysia Langkawi. Kali ke-6 untuk anda. Okey, sebagai senior lah di kalangan mereka ini. Apakah tips yang Dr. Syahir boleh nasihatkan kepada mungkin yang berminat ataupun yang menonton kita sekarang ni untuk memulakan Ironman? Dalam journey Ironman itu, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan? Okay, first of all, yang paling penting adalah training. Kita kena dapatkan kita punya training plan yang maybe individual atau special lah, sebab kemampuan setiap kita berbeza. Bila ada 3 sport yang kita terlibat macam swimming, running dan cycling, kita ada strength dan kita ada kelemahan untuk setiap ni. Jadi kita kena tahu kalau kita di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, and planning. Apa kita nak plan, sebab this is endurance race. Ambil masa lebih daripada 10, 12 jam, 14 jam. Jadi bila kita nak makan, bila kita nak minum, jadi semua ni kena proper training. Untuk yang first timer, saya nasihatkan mungkin kena perlu dapatkan bertanya pada yang lebih arif, tanya pada coach, kawan-kawan ataupun yang pernah buat competition ni, macam mana kita plan dan suits to your ability, apa yang kita boleh buat, dan kita emphasize ataupun kita kena ada technical sikit. Kat mana yang kita rasa kita strong, kat mana kita lemah, kita kena emphasize sikit. Dan pada masa yang sama kita kena tahu, okey, kita tahu kita bike ni banyak habis masa atas tu, kena fokus dekat bike dengan running, sebab ini adalah majority of the race. Itu antara saya punya. Dr. Syahir juga merupakan pakar perubatan neurologi, pakar, orang kata pakar saraf, pakar sakit otak jugalah, lebih kuranglah dalam bahasa biasa. Doktor, itu adalah satu pekerjaan yang memerlukan masa yang cukup panjang, business hours yang biasa. Macam mana doktor membahagikan masa untuk training? Sebab dalam Ironman memerlukan masa training minimum 10 jam, 12 jam seminggu. Betul. Sebenarnya ya, betul. Jadi yang untuk satu minggu training hours kita lock tu mungkin dalam peak around 20 hours, maybe minimum 10 hours. In between tu maybe 5 hours, 15 hours. Jadi kita kena plan, bukan dalam event saja. Dari hari biasa kita kena plan juga. Kita kerja, settlekan kerja. Kita kena berdisiplin sikit, maksud saya. Ini adalah ketika Dr. Syahir menghabiskan Ironman World Championship di Nice. Kalau kita tengok di situ masanya 15 jam. Itu dia gun time kan? Itu gun time. Official time berapa Dr. Syahir? 14.43. 14 jam 43. Swimming berapa jam? Swimming 1 jam 48-49 macam tu. Swimming saya memang... Yang paling mencabar adalah ketika berbasikal. Ketika berbasikal? Satu sebab dia punya route ataupun elevation dia 2,400. Kita naik, kita climb mountain. And it's very steep climbing lah. And then it's very hot and very dry. Dia tak sama macam kita training dekat Malaysia. Kita kat Malaysia kita dah plan, alright. First 30 km kita nak minum banyak ni, kita nak ambil air banyak ni, nutrien banyak ni ataupun electrolyte. Tapi dekat sana sebab dia very dry, so kita kena adjust sikit kita punya plan tu. And then kita kena ambil extra water supaya kita tak cramp and so on lah. Kira macam mana persediaan ke Kona Hawaii? Berbeza mungkin dekat Malaysia dan juga apa kejangkaan anda? Pastinya cuaca akan berbeza. Tak sama dengan Malaysia. Kalau kita panas dan lembap, dekat sana panas dan kering. Betul. Apa persediaan Kira? Sebenarnya ada perbezaan antara Ironman Kona dan Langkawi dengan Ironman yang lokal, sebab Kona adalah merupakan first Ironman saya di luar negara. So untuk training, saya lebihkan training compared to Langkawi kerana pada saya atlet-atlet yang mewakili negara mereka adalah atlet-atlet yang hebat juga. So Kona juga adalah bukan Ironman yang biasa, adalah world ranking. So race di sana juga lebih mencabar. Untuk adapt dengan cuaca di sana, saya banyakkan HIIT training. And kena pastikan semasa training juga kita biasakan dengan nutrition yang akan kita gunakan semasa di race. Air perlu minum, kena ambil energy gel, power gel. Nutrition sangat penting. And pula apa yang lakukan persediaan untuk ke Kona? I think the Kona, like what Kira said, the bike is very challenging because of the windy. Yeah, super windy. So we really need to spend even more time for training for this upcoming race. Okey, ada satu soalan daripada rakan-rakan kita yang menonton sekarang. Rahsia untuk menjadi seorang endurance athlete adalah cara pemakanan itu mesti akan berbeza. Apa yang anda makan, apa yang anda pantang dalam kehidupan anda. Sebab persediaan untuk Ironman bukan mengambil masa seminggu, 2 minggu, malah lebih daripada 6 bulan. Kita mulakan Dr. Syahir secara ringkas. Apa yang do and don'ts, apa yang anda makan, apa yang anda tidak makan. Okay, very good question. Sebab kita tengok
Macam Ridwan pun Ironman juga. Tengok badannya macam mana. Tapi belum ke World Championship lagi lah. Dan tengok kita punya atlet Iron Woman, Ironman itu. So bagi saya, untuk saya, masa kita punya training plan tu, kita kena makan karbohidrat sebab itu source of energy. At the same time, kita tak boleh makan terlebih, nanti jadi extra weight. Jadi makan berpada-pada ikut kita punya training plan pada masa itu. Kalau kita tak boleh, kita nak training hard ni, tiba-tiba kita kurangkan kita punya karbo ataupun kalori intake. Dia takkan jadi. Tak boleh diet lah kiranya. Tak boleh diet, tak boleh diet. Kira, secara ringkas, apa do and don't Kira lakukan sekarang? Selalunya sebelum training, saya akan make sure saya memakan karbohidrat yang secukupnya. Dan during training juga, for example, if saya pergi keluar untuk ride jarak jauh, saya make sure saya akan proper fueling, minum air yang secukupnya. Pada saya, untuk race Ironman, tak boleh diet. Nak diet before masa training, masa off-season. During race, kita tak boleh diet sebab kita memerlukan energi yang sangat banyak dan cukup untuk kita training and race dengan baik. So, makan banyak lah. Makan banyak. Orang kalau tengok saya makan, dia terkejut. Tapi, apa? And sedikit, apa yang do and don't lakukan sekarang? I think it's similar, but the most important thing is jangan try anything new. Wow. Jangan try anything new. Termasuk pakaian anda. Tak boleh nanti cuba melecet dan sebagainya. Sebab race ini... And socks. Pakai socks. Pakai socks. Oh, pakai socks. Okay. Sebab apa? Race ini melibatkan bukan 1 jam, 2 jam. Dia boleh pergi sampai ke 17 jam. Jadi kena pakai pakaian yang selesa. Tahniah diucapkan kepada anda. Kami menantikan berita gembira daripada Kona dan juga tahniah juga diucapkan Dr. Syahir kerana telah berjaya untuk mendapatkan medal ini. Hanya 10 orang Malaysia dapat pegang medal ini, termasuk dengan saya. Sekarang orang ke-11. Mungkin tahun depan saya pula dapat pegang medal untuk di Kona lah. Terima kasih kepada rakan saya Dr. Syahir Mawardi. Terima kasih kepada Kira. Terima kasih kepada Enpau kerana sudi bersama kita untuk berkongsi perjalanan untuk menjadi seorang Ironman. Dan juga tahniah diucapkan kerana anda merupakan orang yang hebat dalam mentafsirkan kekuatan fizikal dan juga mental itu melalui perjalanan Ironman. Terima kasih kepada kesemuanya. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan saya sudah pun bersedia, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan tinjauan cuaca semasa. Gema radar terkini menunjukkan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di sepanjang di negeri-negeri di sekitar bahagian barat Semenanjung. Namun keadaan cuaca hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di sekitar kawasan perairan di negeri-negeri pantai timur yang jangkakan akan boleh memasuki kawasan daratan bermula pada lewat pagi nanti. Manakala kelompok awan aktif yang kini sedang tertumpu di sekitar Selat Melaka, kami jangkakan ia akan bergerak menjauhi rantau negara. Seterusnya pula, kita beralih dengan tinjauan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cuaca baik, cerah dan tiada hujan di hampir ke semua kawasan pada ketika ini. Namun, keadaan cuaca hujan masih lagi sedang berlaku, terutamanya di kawasan berhampiran pantai di bahagian Mukah, Bintulu dan juga Limbang. Kerana ini kami jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir boleh berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga di negeri-negeri di pantai barat. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca hujan jangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian barat Sabah dan juga di hampir ke semua bahagian di Sarawak. Untuk makluman anda, kita telah memasuki fasa peralihan monsun yang kebiasaannya membawa keadaan cuaca hujan lebat, ribut petir dan angin kencang di kebanyakan kawasan, terutamanya di bahagian barat dan pedalaman Semenanjung, bahagian barat dan tengah Sarawak serta di bahagian barat Sabah pada sebelah petang hingga ke awal malam. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey, baik, itu dia ramalan cuaca hari ini kami bawakan untuk anda. Seterusnya pada pagi ini di studio, kami nak berkongsi pada anda berkenaan puisi bangkit cinta terhadap negara. Jadi hari ini tanpa buang masa, kerana perkongsian ini kita nak berikan maklumat kepada anda semua berkenaan dengan puisi ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Datuk Dr. Rizwan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai pemuisi lah ya. Datuk, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, puisi ni kalau kita kat sekolah dulu ada belajar, tapi sama ada kita benar-benar memahami apa itu puisi sebenarnya, itu persoalannya, Datuk. Jadi saya yakin kalau Datuk boleh kongsikan sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan puisi ini yang bertajuk Bangkit Cinta Terhadap Negara, mungkin Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu apa itu sebenarnya puisi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini tidak asing daripada masyarakat Malaysia ini, terutamanya orang Melayu. Ya, kita pernah mendengar pantun, gurindam, ya, syair dan sebagainya. Itu merupakan puisi. Puisi tergolong pada dua jenis, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Puisi tradisional termasuklah syair, gurindam dan sebagainya. Manakala puisi moden ialah sajak. Baik, tafsiran puisi ini telah digarapkan oleh sarjana barat Coleridge, menyatakan bahawa puisi itu adalah kata-kata yang terbaik dan susunan yang terbaik. So maknanya pemilihan kata-kata dalam puisi itu untuk menggambarkan sesuatu yang supaya ianya dapat dirasai, ya, dan dibaca oleh pembaca dengan lebih berkesan, ya. Dengan hanya beberapa rangkap puisi boleh menggambarkan keadaan keseluruhan tema yang diperkatakan. Baik. Dan mengikut Muhammad Haji Saleh, puisi juga adalah membijaksanakan. Maknanya dengan membaca puisi, pembaca itu akan merasai lebih bijaksana, ya, melalui output, ya, yang dibaca itu. Ya, sebab kalau kita menghayati baik-baik puisi ini, perkataannya itu ringkas saja, tetapi maksudnya cukup mendalam, dan jika dibedah setiap baris itu akan membawa maksud yang tersendiri dengan rima-rima yang begitu cantik sekali, dengan metafora yang diberikan itu, terutamanya menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang cukup indah bahasanya, ya, Datuk. Jadi bagaimana kalau kita boleh kaitkan puisi ini dengan untuk kita mewujudkan perasaan cinta terhadap negara itu, Datuk? Baik, puisi ini boleh disalurkan kepada pelbagai keadaan, dan termasuklah kecintaan kepada negara. Dan peranan puisi ini amat berkesan, amat luas, terutama bermula tahun 1950-an lagi, di mana beberapa orang pemuisi telah mencipta puisi untuk meniupkan semangat kebangsaan, meniupkan semangat kemerdekaan, meniupkan semangat kecintaan kepada negara. Misalnya puisi-puisi daripada Tongkat Warren, ya, Awam Il Sarkam, Masuri SN, Abdul Ghani Rakambul, Abdullah Ghani, ya, Malim Anwar, A.S. Amin, Nur S.I. dan A. Samad Said, semuanya memperkatakan tentang pentingnya kemerdekaan negara dan begitu juga kecintaan kepada negara. Jadi dengan puisi inilah telah membangkit semangat untuk kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dulu. Dan begitu juga dalam setelah kita merdeka, puisi mengambil peranan, ya, untuk meniupkan semangat kecintaan kita kepada negara yang kita cintai. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana penghayatan puisi ini dalam kalangan anak muda sekarang ni? Ya, melalui pengalaman saya, kita dapati trend terbaru, anak muda ini meminati puisi. Sebab kita telah mengolahnya dalam bentuk yang digemari oleh anak muda. Sebagai contohnya, pemuisi sejak ditubuhkan, kami telah mengadakan sayembara deklamasi puisi artistik yang berbeza dengan sayembara puisi yang lain. Puisi artistik dia mengandungi elemen-elemen yang lebih advance, moden, berbentuk theatrical dan musical, menggunakan prop, menggunakan muzik dan sebagainya. Ini mendatangkan minat
di kalangan anak muda. Sebab itu kita mengadakan pertandingan pada setiap tahun. Di kalangan terdapat sambutan yang cukup baik di kalangan anak muda yang menyertai pertandingan tersebut. Dan untuk makluman semua, pada hari Jumaat ini 22 hari bulan September, kita akan adakan sayembara deklamasi puisi artistik Hari Malaysia yang keempat dan juga sayembara deklamasi puisi sektor korporat yang pertama kali diperkenalkan. Dan sayembara ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, iaitu Tengku Temenggung Kelantan yang akan berangkat dan merasmikan sayembara tersebut. Okey, baik. Apa antara perkara yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemuisi untuk memastikan agar puisi ini sentiasa dikenali, sentiasa dihargai oleh masyarakat? Aktiviti kami sebenarnya banyak selain daripada sayembara ini, kami mengadakan baru lepas minggu lepas kami mengadakan konvensyen pemuisi sedunia di mana ia dihadiri oleh lebih 200 orang daripada 6 buah negara dan mendapat sambutan yang cukup baik. Dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah hadir merasmikan acara tersebut. Selain daripada itu, kami telah mengadakan beberapa acara seperti pembacaan puisi, bengkel, forum, majalah jurnal pemuisi, buku-buku, antologi puisi, kumpulan puisi dan sebagainya. Jadi pendek kata, kegiatan kami ialah untuk golongan pemuisi tanah air dan termasuk juga luar negara yang turut sama dalam menyertai kerabat pemuisi sedunia. Siapa sebenarnya ahli-ahli yang ada dalam pemuisi? Penaung kami ialah Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Osman. Kemudian penasihat kami yang terdiri daripada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Awang Sarian, kemudian Sastrawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, Sastrawan Negara Zurina Hassan, Sastrawan Negara Anwar Ridwan dan juga Sastrawan Negara Dr. Siti Zainun Ismail. Jadi kumpulan kami ini peringkat nasional dianggotai oleh pemusi-pemusi daripada seluruh negara. Jadi berbalik kepada sayembara tadi, saya menjemput semua peminat-peminat puisi, para sastrawan untuk hadir pada 22 hari bulan di Balai Budaya Tun Said Nasir. Kerana sayembara itu akan diadakan di situ bermula pada pukul 8 malam 22 hari bulan. Satu hari sajalah sayembara? Ya, satu hari saja. Okey, berapa kapasiti yang boleh dimuatkan di dalam situ? Antara 300 ke 500 orang. Oh, okey. Masuk kena ada pendaftaran ke? Ada pendaftaran tapi percuma lah. Percuma. Dan kami juga sediakan makan minum lah. Jadi perlu datang untuk anda yang minati. Ini kami kongsi pada anda sayembara deklamasi puisi artistik bersempena dengan Hari Malaysia. Percuma saja kalau anda berminat untuk melihat bagaimana sebenarnya puisi ini sudah pun diolah lebih kena dengan selera dan juga tekak anak-anak moden sekarang ni, Datuk Kalau dulu kalau puisinya, saya ingat lagi masa kat sekolah, kalau pertandingan ni gitu je lah, seorang deklamasi puisi ke syair. Tapi sekarang ni dah moden betul ada lakonan saja. Dia masuk unsur-unsur teatrikal dan musikal. Dan untuk makluman juga, hari Jumaat ini merupakan sayembara di peringkat akhir kebangsaan. Mana sebelum ini sudah ada pertandingan di peringkat negeri. Johan-johan di peringkat negeri itu dipertandingkan di peringkat akhir ini kebangsaan. Dan begitu juga sektor korporat, ini pertama kali diadakan, yang terdiri daripada golongan korporat. Jadi ini menunjukkan bahawa puisi ini bukan untuk kalangan orang puisi saja, orang sastra saja, tetapi telah diminati oleh semua anggota masyarakat termasuk ahli korporat. Yalah, sebab kadang puisi datang ataupun lahir daripada pengalaman sendiri kan, yang ingin berkarya, ingin meluahkan perasaan. Kadang-kadang nak bercerita dengan orang tu berat sedikit kan, tapi apabila melalui penulisan ni dan disampaikan dengan bentuk ayat-ayat yang begitu puitis sekali menerusi puisi-puisi ni, memang cantik sebenarnya. Jadi jangan lupa sama-sama hadirkan diri anda pada 22 September ini, Jumaat untuk sama-sama menyaksikan sayembara yang akan dipentaskan untuk anda semua. Dan untuk tambahan sikit saja, ini dianjurkan
oleh Pemusi dan UNW Holding. I see. Itu bukan orang sastra, tapi orang korporat ya. UNW Holding dengan kerjasama dengan Bahasa dan Pustaka dan juga Motek. Okey, tak nak kita ucapkan Datuk mewakili Pemuisi sendiri untuk melaksanakan program-program seperti ini, berkolaborasi dengan syarikat korporat bukan mudah sebenarnya, untuk melahirkan minat dan juga menterjemahkan puisi ini dan membangkitkan cinta kita terhadap negara. Terima kasih Datuk sebab hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan puisi Bangkit Cinta Terhadap Negara. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke lintas langsung dari Pulau Pinang. Kita nak bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana, iaitu Nur Zatul Ikmah, untuk perkongsian dari Pulau Pinang. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di Peladang Outlet PPK Pokok Sena bersempena dengan program intervensi pengedaran beras putih tempatan oleh Pertubuhan Peladang melalui Peladang Outlet, dan hari ini juga terdapat jualan agromadani di sini. Jadi pagi ni kita ada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Datuk Seri, hari ini kita lihatlah penglibatan LPP dalam program ini. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit berkenaan langkah intervensi yang dijalankan ini. Hari ini saya berada di Pokok Sena, iaitu di tempat LPP di sini. Hari ini adalah hari jualan agro madani yang lebih 40 peniaga terlibat, dan di sini juga pada hari ini hari pertama dilancarkan penjualan beras dengan harga yang dikawal, iaitu beras tempatan RM26 untuk sekampit 10 kilo. Artinya sekilo RM2.60. Dia ada 40 tempat yang akan dibuka oleh LPP di seluruh Malaysia, dan 39 tempat lagi akan dilancarkan pada hari Jumaat yang akan datang. Hari ini kita lihat ramai penduduk di sini datang untuk mendapatkan barang-barang makanan harian, termasuk daging, sayur, ikan dan sebagainya. Sudah tentu yang paling utama ialah beras. Saya minta supaya semua rakyat jangan panik dan membeli secara yang begitu banyak. Kita belilah ikut kadar biasa, dan insya-Allah pihak Fama dan juga LPP akan cuba intervensi, iaitu seperti yang kita lakukan terhadap ayam dan telur dahulu. InsyaAllah kita akan cuba memenuhi pasaran dengan harga yang tidak berubah, iaitu harga beras tempatan. Kalau harga beras import memanglah naik agak mendadak, berlaku di seluruh dunia, termasuk negara jiran kita. Indonesia juga menghadapi masalah kenaikan harga beras import yang begitu mendadak. Tetapi kita kawal beras tempatan, insya-Allah ianya mencukupi. Cuma jangan kita rasa panik membeli dengan begitu banyak untuk stok. Kita akan berusaha untuk mencukupkan beras itu di pasaran mengikut kehendak keperluan orang ramai. Jadi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsi juga apa antara aktiviti menarik yang dekat sini dan bagaimana penganjuran pada LPP kali ini? Hari ini sungguh meriah, ada pertandingan memasak, ada jualan barang-barang keluaran tempatan macam-macam lah, daripada krepek, kuih buah hulu dan macam-macam jenis kuih, dan dijual dengan harga yang begitu berpatutan lah. Misalnya daging hari ini dijual dengan harga RM30 sekilo. Di pasaran di sekitar sini 37, 38. Kalau di Kuala Lumpur tu 40, 45. Tapi dijual dengan harga RM30. Ini dibuat oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan agro madani atau pasar seperti ini kita tambahkan lagi dari masa ke semasa supaya pengguna rakyat dapat ada sedikit pilihan untuk membeli di tempat-tempat yang lebih murah daripada pasar ataupun agro madani di bawah LPP dan PAMA yang beroperasi sekarang ini.
Okay, baik. Datuk Seri, kita berbalik semula kepada program khas beras putih tempatan. Jadi pada pandangan Datuk Seri sendirilah, dengan langkah yang dijalankan ini, bila jangkaan beras putih tempatan dapat dipulihkan sepenuhnya dan apa kita kata langkah jangka panjang yang akan dilaksanakan? Sekarang ini di kawasan Mada padi sedang dituai. Saya ingat sudah hampir 30%. Dan bila tuai padi itu akan dihantar ke kilang dan akan terus dijadikan beras. Artinya dalam masa sebulan insya-Allah pasaran akan kembali lega. Bukan selesai segala masalah. Tidak, dia melegakan sedikit. Untuk jangka panjang kita mesti bekerja keras untuk mencukupkan beras di Malaysia ini. Baik itu langkah-langkah yang diambil yang jangka panjang ialah projek besar lebih daripada 3 bilion untuk mempermodenkan pengairan Mada untuk membolehkan membuat sawah padi dibuat 5 musim untuk 2 tahun. Jadi di samping jangka yang segera kita cuba menggalakkan para petani untuk terlibat dengan pemodenan masuk baja-baja jenis baru dan sebagainya. Dan juga pembukaan sawah seperti alas kincan. Artinya kena tumpu sepenuhnya seperti yang dibuat di Lat 1000 Perlis di mana hasilnya mencapai 11.4 tan. Begitu juga kita juga sedang berusaha untuk membuka sawah di Kadar Kelantan yang sekarang dah di peringkat perundingan yang supaya ia dapat dipercepatkan. Dan swasta diminta terlibat di mana tanah-tanah yang diusahakan secara besar, pihak swasta diminta terlibat, termasuklah sekarang ini penglibatan FGV iaitu yang di bawah Felda juga terlibat dalam pengusahaan padi ini, termasuklah di Pasir Salak dan beberapa tempat yang lain. Dan nampaknya hasil begitu meningkat. Kita kena berusaha insya-Allah Malaysia dengan tanahnya yang subur, dengan keadaan rakyatnya yang bersedia, saya yakin kita boleh mencapai SSR dalam jangka yang tidak begitu lama. Ini mesti usaha ini berterusan dari masa ke semasa. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan daripada Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih banyak-banyak Nurzatul Ikma lintas langsung dari negeri Pulau Pinang dan juga lawatan Menteri ke Peladang Outlet untuk kita melihat dan juga meninjau keadaan situasi bekalan beras di Malaysia pada hari ini. Jadi itu dia antara beberapa langkah yang telah pun dilakukan oleh kerajaan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang dan juga langkah yang diambil oleh KPDN dalam mengawal dan juga menyantuni masyarakat yang terkesan dengan kenaikan harga beras ini adalah jualan rahmah beras. Jadi untuk kita melihat analisis berkaitan dengan perkara ini, saya bersama dengan tetamu melalui Google Meet iaitu Profesor Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin, pensyarah Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian Universiti Pertanian Malaysia. Baiklah, Doktor bersama dengan kita pada pagi ini. Doktor, apakah pandangan awal doktor berkenaan dengan inisiatif oleh KPDN ini iaitu jualan rahmah beras? Doktor, silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya jualan ramah beras yang telah diadakan semalam dia start launch, memang sebenarnya boleh membantu rakyat untuk membeli beras yang kita tahu adalah keperluan makanan ruji untuk rakyat Malaysia. Selalunya apabila berkaitan dengan harga makanan ni, saya akan lihat kembali kepada teori dan akan menasihatkan bila contoh harga ayam meningkat. So kita ada barangan untuk pengganti yang boleh kita gantikan. Kita beli dulu, makan yang tu dulu instead of beli yang harga mahal. Tapi bila beras, nasi
dan juga gandum pun naik harga, jadi dia punya pengganti tu tak banyak. Jadi memang bersesuaian dan terima kasih banyak kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang terus mengambil inisiatif untuk mengadakan program beras rahmah ni lah. Itu memang dalam keadaan yang kira kalut jugalah untuk penjualan beras di Malaysia sekarang ni. Jadi kalau kita lihat juga inisiatif di bawah KPDN ini, sebelum ini kita ada jualan rahmah. Jualan rahmah ini bukan sahaja beras, tetapi ada telur ataupun barang keperluan asas yang lain. Dan juga jualan rahmah ini dipanjangkan sehingga hari ini ia memberi kesan positif kepada rakyat dan rakyat suka dengan jualan rahmah ini. Jadi kalaulah mekanisme jualan rahmah beras ini berjaya, pendapat doktor, adakah kita boleh panjangkan lagi jualan rahmah beras ini? Okey, nak panjangkan tu kita kena fikir juga kerana jualan beras rahmah ni adalah subsidi kepada beras putih import. Jadi disebabkan kenaikan harga untuk beras putih import, jadi terlampau ramai yang membeli beras tempatan lebih daripada biasa. Jadi itu yang membuatkan harganya naik. Dan juga kita ada duit kita, tukaran mata wang asing kita agak lemah. Jadi ini menaikkan harga beras putih import. Jadi jika subsidi ini diberi, dia menggunakan dana yang kerajaan bagi dalam 150 juta untuk subsidi itu. Jadi saya rasa ia tak akan berkekalan. Kita pun tak boleh nak tampung harga beras import ni. Jadi betul macam Menteri Pertanian tadi, YB bagi tahu kata kita akan fokuskan kepada meningkatkan produktiviti dalaman supaya SSL kita lebih daripada 62% tu. Tapi untuk beras import ni, kerajaan bagi subsidi berpanjangan, saya tak nampak itu satu solusi lah, sebab kita terlampau bergantung kepada subsidi duit daripada kerajaan yang tak seberapa ada di masa ini. Cumanya saya memang berterima kasih because perkara ni diambil berat dalam masa yang singkat. Kalau kita tengok 1 hari bulan 9 tu Bernas naikkan harga beras putih import. Bulan 9 tu dah kita nampak dah harga meningkat dengan banyak. Dalam hari ni kerajaan dah take over dan buat satu program yang dinamakan beras rahmah ni untuk beras import. Dia samakan ataupun setarakan dengan harga beras tempatan yang tak dapat di pasaran sebab terlampau ramai yang membeli. Doktor, tadi doktor ada sebut tentang juga YB juga, kita dengar YB cakap kita akan meningkatkan produktiviti kita menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi mengikut kepakaran doktor, ahli akademik di Universiti Pertanian Malaysia, adakah secepat mana kita boleh meningkatkan produktiviti pengeluaran beras di negara kita bersumberkan dengan apa yang kita ada sekarang, doktor? Okey, kalau ikut kepada YB Menteri tadi kata, itu memang untuk jangka masa panjang. Tapi kalau kita tengokkan inisiatif menggunakan teknologi dalam pengeluaran beras tu dan juga disupport oleh pemain industri, kita dah nampak dah di kawasan Kedah, kawasan utara, penggunaan drone, penggunaan baja yang efektif untuk pengeluaran padi itu memang sedang dijalankan. Cumanya tiba-tiba berlaku seperti macam sekarang ni India stopkan dia punya ekspor beras. Jadi itu mengganggu gugat untuk supply demand beras di seluruh dunia lah. Jadi jangka masa panjang tu kita memang buat sepanjang masa.
even kami pun di UPN dah keluarkan satu program baru untuk peringkat bachelor teknologi pertanian pintar dengan kepujian. Jadi benda tu ada, cumanya dalam masa yang suntuk sekarang ni ada sesuatu berlaku dalam pasaran. Kita buatkan apa yang kita boleh dulu untuk mengatasi masalah pada masa sekarang, tapi yang jangka panjang tu kita continue. Kita ikut seperti pelan kita yang asal dan juga kita try untuk percepatkan sikit supaya dia tidaklah terlalu lama untuk meningkatkan pengeluaran beras negara. Baiklah, dalam teori ekonomi, dalam sektor perdagangan dan ekonomi ini, ia mesti melibatkan penawaran dan juga permintaan. Dan juga kita perlu faham sebagai rakyat ataupun pengguna, kita ada kuasa untuk mengawal situasi ini daripada terus buruk berlaku. Pandangan doktor sendiri, mungkin doktor ada idea apa yang rakyat perlu lakukan dalam situasi sekarang bagi mengawal sekurang-kurangnya, mengawal untuk tidak kita terjerumus dalam keadaan situasi bekalan beras yang lebih buruk daripada yang kita hadapi sekarang. Apa yang rakyat boleh lakukan sekarang? Okey, apa yang saya lihat sekarang, kerajaan dah take inisiatif. Buat inisiatif untuk menstabilkan penawaran di dalam pasar. Untuk rakyat, pada saya nampak supaya dia tidak meningkatkan permintaan tu terlampau tinggi dan akan membuatkan harga tu tinggi lagi di pasaran. Bila kita pergi beli tu, kita beli dengan keadaan yang kita beli untuk secukupnya. Kalau diikutkan rakyat Malaysia ni, kita makan nasi purata 80 kilo satu tahun. Kalau rakyat asing di negara kita, dia makan 120 kilo satu tahun. So, kita kena fikir, kalau kita pergi beli sekali 5 kampit 50 kilo, memang boleh tahan sampai separuh tahun, 6 bulan ataupun 8 bulan. Janganlah buat macam tu. Maknanya kita pun kena lakukan inisiatif sendiri juga. Bila kita nak membeli tu, kita membeli dalam keadaan yang kadar seperti biasa macam Wabi kata tadi. Sebabnya kalau kita duk kumpul dan letak di rumah sendiri, beras pun dia tak tahan lama, bubuk pun nanti akan ada. Jadi takut kita terbuang nanti. Jadi instead of benda tu cukup, jadi tak cukup sebab kita membeli lebih dan kita buat stok pula di rumah. Yang tu pandangan saya, kerajaan buat dia punya cara, kita pun sebagai pengguna kena jaga cara kita membeli juga. Itu, dan juga bila makan tu jangan buang lah, makan sampai habis. Doktor, dan pastinya kalau kita lihat jualan rahmah sebelum ini, golongan sasarannya adalah golongan berpendapatan rendah seperti golongan B40. Jadi bagaimana apabila kita lakukan jualan rahmah beras ini mampu untuk meningkatkan kualiti hidup dan juga membantu meringankan beban golongan sasar ini, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan juga golongan B40 ini, doktor? Sebenarnya kalau saya tengok untuk jualan rahmah secara keseluruhan yang kita start daripada awal tahun tu pun, dia banyak membantu sebab pengurangan harga tu dalam 10-30% daripada harga yang pasaran biasa. Jadi saya tengok memang dia ada orang yang turut serta, yang pembeli itu sendiri memang tahu kat mana nak buka asal bergerak rahmah ni, di mana dia akan ada hari ni, di mana esok minggu depan di mana. Jadi ada yang pengikut setia dah untuk pasaran rahmah ni. Jadi ini sebenarnya dia dapat mengurang dan mengawal bajet untuk isi rumah. Jadi dia boleh juga berbelanja lebih sikit untuk keluarga mereka untuk perkara asas yang lain. Jadi dan juga dia memang bertumpu kepada B40, tempat PBR, tapi untuk contoh kita nak kata M40 tak ada masalah tu pun kadang-kadang silap juga sebab dia ikut kepada berapa ramai ahli keluarga dia ada dalam isi rumah tersebut. Kadang-kadang ada yang
kerja yang terstop ke sejak daripada PKP dulu. Jadi mereka ni pun boleh juga pergi dan juga membeli di pasar bergerak ramah ni lah. Jadi dia bukannya terlampau bertumpu kepada satu-satu golongan saja, tapi harap-harapnya untuk pasar ramah ni, untuk cara yang kita buat, apa yang Allahyarham buat sebelum ni, YB Salahuddin kan. Jadi ini dapat membantu keseluruhan rakyat Malaysia. Yang mana yang berkemampuan tu kita boleh give extra to those yang memerlukan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin, Pensyarah Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber, Fakulti Pertanian UPM, dan sudi bersama dengan kita semua berkongsi idea berkenaan dengan jualan rahmah beras. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih. Okey, setelah ini kita akan ke satu pakej khas yang telah pun disediakan oleh penerbit dan juga rakan pelapor Nur Akmal Aziz berkaitan dengan Operasi Udara Maritim Malaysia. Apa kata kita saksikan sekarang? Ditubuhkan untuk melaksanakan Undang-Undang Maritim Negara serta mengkoordinasi operasi mencari dan menyelamat di zon maritim Malaysia seluas 64,000 km persegi. Fungsi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah selari dengan pelaksanaan misinya. Menjelang 18 tahun pengoperasian, salah satu cabang di dalam agensi ini ialah bahagian operasi udara BOU yang berpangkalan di Stesen Udara Maritim Subang, Selangor, berfungsi melaksanakan operasi di kawasan maritim yang dipertanggungjawabkan secara efektif. Selain itu, BOU berkeupayaan menyediakan semua aset unit udara berada dalam keadaan siap siaga untuk melaksanakan sebarang tugas dan misi penerbangan. Baru-baru ini, sempena Hari Malaysia, kru Selamat Pagi Malaysia berkesempatan mengikuti rutin penugasan harian BOU yang melaksanakan pemantauan udara menggunakan helikopter AS365N3 Dolphin milik Maritim Malaysia. Saya berkhidmat dalam menjadi juruterbang AS365N3 Dolphin milik Agensi Penguasaan Maritim Malaysia hampir 14 tahun. Sepanjang perkhidmatan juruterbang tu, saya telah melakukan pelbagai misi operasi yang melibatkan tentang mencari dan menyelamat serta operasi-operasi khas dalam Maritim Malaysia lah. Pemantauan udara dilaksanakan secara berjadual bagi memastikan zon ekonomi eksklusif khasnya di persempadanan tidak diserobohi nelayan asing selain membantras aktiviti penyeludupan di lautan. Operasi yang dijalankan adalah terdiri daripada minimum 4 kru, iaitu komando pesawat, lepas tu kita ada co-pilot, pembantu juruterbang, kita ada crewman ataupun SSO, dan satu lagi rescue swimmer RS. 4 set tersebut kita 4 anggota tersebut ready untuk buat pelbagai misi di perairan Malaysia lah, terutamanya search and rescue ataupun mencari dan menyelamat. Laluan kapal dagang di antara sempadan Malaysia-Indonesia di Selat Melaka merupakan antara lokasi pemantauan udara kerana laluan ini merupakan laluan perdagangan yang sibuk. Selain itu, aset maritim Malaysia ini juga digunakan untuk pelbagai tugas cari lamat, terutamanya untuk tugas penyelamatan di dalam air selain operasi khas di kawasan perairan. Dengan 3 unit aset helikopter ini, terbukti pengawasan keselamatan perairan negara dapat ditingkatkan dengan lebih holistik. Okey, agak-agak lebih kurang dalam lingkungan 30 batu nautika ya tadi? Betul. Lebih kurang. Okey, terima kasih. Thank you.
Okey, helikopter AS365N3 Dolphin ini merupakan antara salah satu aset terbaik milik Maritim Malaysia. Ia berkeupayaan untuk menjalankan pelbagai tugas cari lamat ataupun search and rescue dan juga berkeupayaan untuk dioperasikan dalam pelbagai bentuk cuaca. Saya bersama dengan kru udara Bantuan Operasi Udara Maritim Malaysia baru sahaja sebentar tadi melaksanakan tugasan pemantauan udara di sekitar perairan Port Klang dan juga sehingga ke lingkungan lebih kurang 30 batu nautika sehingga ke sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia. RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih kepada anda daripada pukul 8 tadi. Banyak yang kami kongsikan kepada anda, banyak topik yang menarik kami bawakan kepada anda semua pada hari ini. Ya, dan sebenarnya hari ini kita juga mengharapkan semua perbincangan topik-topik kita bawa hari ini dapat memberi manfaat untuk anda semua, kerana setiap hari kita akan bawakan topik-topik yang menarik ini untuk dikupaskan bersama dengan tetamu. Antara perkara menarik kalau ialah daripada 8 pagi kan Ridwan, mungkin ramai yang tak sempat nak bersama dengan kita hari ini. Tak apa, boleh ke YouTube sebenarnya. Sekarang ni teknologi dah moden kan. Anda boleh ikuti semula program kita hari ini untuk ikuti topik-topik menarik kita akan bawakan. Type saja berita RTM, di situ kami akan bawakan keratan setiap segmen yang dimuat naik di laman YouTube kami. Jadi sekarang banyak kami bawakan kepada anda informasi berkaitan dengan RMK ke-12. Jadi ia merupakan salah satu aspirasi ekonomi terutamanya dalam kerajaan Malaysia Madani ini, dan juga jangan lupa untuk saksikan juga dan juga mengikuti perkembangan Perdana Menteri kita di New York bersama dengan Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kita menantikan ucapan Perdana Menteri kita di pentas yang sangat berprestij itu. Ya, sama-sama kita nantikan. Terus kita bersama dengan TV1 ikuti siaran Parlimen pada selepas ini. Adakah ada situasi-situasi yang mungkin agak hangat lebih kurang berita panas. Ya. Biasanya berita panas ini kami akan bawakan kepada anda semua sepanjang hari, dan pastinya kita pick up berita-berita ini dan kita analisis berita-berita ini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kami berakhir di sini dahulu. Saya Ridwan dan juga saya Syuhaida Arifin. Teruskan setia bersama TV1 dan juga saluran berita RTM sehingga kita berjumpa lagi. I wouldn't give up. I'm a queen, I'm a diva. I got the key and I don't need your massa. I can almost tell it, I got no Medina. Yeah, I'm on my way, get away, no more, get away, nah, nah. Ain't got the time, want to text right now. Answer the call, answer the call. I got the lead from you. I got the lead from you. I got the lead from you. Banyak berita luar. I got the lead from you. That's why we talking less. Baby, angkat phone ini SOS. Aku masih kat sini, jangan main test. Percaturan emosi aku kau main chess. Kau dulu bersinar macam belian. 100 ku bagi cuma separuh kau berikan masa. Tak ada harga tiap hari ku belikan. Aku ada keperluan dan aku ada pilihan masa. Depan panoramic view ku tak ditinjau.